Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin UKAS edisi malam 30 Ogos 2020. Tumpuan berita. Rakyat di Sarawak cukup bertuah kerana menerima pelbagai limpahan pembangunan sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si, bahagian Serikeh tidak ketinggalan dalam menikmati pembangunan yang kini semakin maju dan banyak perubahan. Sehubungan itu, beliau berterima kasih kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari kerana meluluskan projek pembinaan jalan dari Serikeh ke Tanjung Manis bermula pada 2019. Dalam pada itu, Sarawak amat bersyukur kerana mempunyai Ketua Menteri yang berwibawa dan sentiasa berusaha gigih untuk memacu hala tuju Sarawak sebagai negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Dalam pada itu, Sarawak amat bersyukur kerana mempunyai Ketua Menteri yang berwibawa dan sentiasa berusaha gigih untuk memacu hala tuju Sarawak sebagai negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Merdeka Aid Community pada Sabtu. Tambah Datuk Seri Huang lagi, Serikeh mempunyai Green Pasture atau kawasan baru yang memberi peluang baru kepada rakyat. Justru beliau menggesa seluruh rakyat Serikeh agar terus bersatu hati dan berdiri teguh di belakang kerajaan agar kelangsungan pembangunan dapat diteruskan. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 1.5 bilion ringgit bagi tujuan membantu dan menjaga kebajikan semua rakyat di Sarawak yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan penularan wabak COVID-19. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, selain membantu para peniaga yang terjejas perniagaan mereka, peruntukan itu juga digunakan untuk menyalur bantuan makanan kepada penduduk di Sarawak. Jadi Kerajaan Negeri Sarawak telah untuk semua rakyat, kebajikan semua rakyat, terutamanya kepada orang yang tidak ada pendapatan. Jadi Kerajaan Sarawak telah memberi peruntukan 1.5 bilion untuk semua rakyat di Sarawak. Itu kerjaan yang di kerjaan yang amat hormat Ketua Menteri kita Abang Jo. Jadi 1.5 bilion ini untuk semua orang yang bekerja berjual di kedai-kedai, semua tidak ada pendapatan, kedai kopi tidak ada, semua sekolah tutup, ibu bapa orang kerja construction pun tidak ada. Jadi itulah tujuan peruntukan 1.5 bilion. Berucap semasa program pencegahan wabak COVID-19 dan wabak rabies serta gotong royong mega pada Sabtu, Insinyur Christopher turut menjelaskan seramai 7,300 buah keluarga menerima bantuan makanan diagihkan semasa PKP. Beliau dalam pada itu menuntut kerjasama semua penduduk untuk memastikan Selangau terus kekal zon hijau COVID-19 dan bagi mengekang penularan wabak rabies di kawasan itu. Berita seterusnya, Komuniti Policing Peringkat Daerah Samarahan merupakan satu panduan keselamatan dan kesedaran kepada seluruh masyarakat bagaimana mencegah jenayah dan juga pelbagai gejala penyakit. Bengkel sehari itu telah diadakan di Dewan Suara Kota Samarahan pada Jumaat dan telah dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang. Sementara itu, semasa berucap, Datuk Idris Buang berkata sebagai ahli komuniti masyarakat harus mempunyai keikhlasan, ilmu, tanggungjawab dan amalan untuk diserapkan dalam penubuhan komuniti policing untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan dapat dipelihara. Jelasnya, beliau juga berharap semua ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dapat berkongsi ilmu yang diperolehi dan disampaikan kepada masyarakat di kampung masing-masing. Berikut pula masalah kekurangan air dialami kira-kira 20,000 penduduk di kawasan Lubuk Nibong Baram akan berakhir pada bulan hadapan dengan siapnya projek bekalan air yang sedang rancak dilaksanakan. Menurut Ahli Parlimen Baram, Anyi Ngau, jaminan itu dinyatakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Haji Ahmad pada mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 yang berakhir 27 Ogos lepas. Jadi saya bersyukurlah sebab masalah bekalan air di kawasan Lubuk Nibong ini, yang saya percaya kalau ingatan saya masih dapat dipercayai, terdapat kira-kira dalam 20,000
penduduk di kawasan Lubuk Nyibong yang selama ini memang sentiasa bukan saja musim kemarau, bahkan musim hujan juga. Mereka memang sentiasa alami ataupun hadapi masalah kekurangan air ini. Semasa ditemu ramah baru-baru ini, Anyi berkata beliau akan ditaklimat pihak Jabatan Bekalan Air Luar Bandar di Miri untuk mengetahui status projek itu. Katanya Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga meluluskan peruntukan berjumlah 67 juta ringgit untuk menaik taraf jalan di Baram, khususnya projek fasa keempat. Seterusnya, lebih ramai sukarelawan dialu-alukan dalam membantu kerajaan untuk menyantuni masyarakat yang memerlukan bantuan. Pegawai khas Ahli Parlimen Kota Sembarahan, Syarizal Arfandi Adam berkata, setiap sukarelawan adalah permata yang sangat bernilai kerana mereka akan mendahulukan kepentingan orang lain berbanding kepentingan sendiri. Beliau berkata demikian ketika membacakan teks ucapan semasa program Flag Off Konvoi Amal Merdeka di Kota Sembarahan pada Jumaat. Justeru katanya setiap nikmat kemerdekaan dan pembangunan yang dikecapi pada hari ini dimulakan oleh pejuang-pejuang terdahulu yang berjuang secara sukarela. Tambah beliau, pihaknya akan berusaha mendapatkan pengiktirafan sukarelawan jalanan di Sarawak, khususnya dari Kerajaan Persekutuan seperti mana kerajaan mengiktiraf usaha kesukarelawanan Ustaz Abid Liu. Dalam program tersebut, antara yang terlibat adalah sukarelawan jalanan termasuk beberapa pertubuhan sukarelawan dan kelab bermotosikal yang lain. Sekian bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.